Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sistem perlembagaan negara kita mengandungi falsafah, doktrin dan prinsip termaktub dalam peruntukan nyata perlembagaan persekutuan. Semuanya perlu ditafsirkan dalam konteks watan, mengikut kerangka kedaulatan, sejarah perundangan dan pengertian istilah bahasa betul. Watan merujuk kepada elemen tempatan tanah air disokong sumber perundangan. Salah faham mengenai falsafah dan doktrin perlembagaan persekutuan bermula apabila terdapat dakwaan kononnya Raja-Raja Melayu sudah hilang kedaulatan sekaligus negeri Melayu turut dijajah selama lebih 500 tahun. Kekhilafan itu akhirnya membataskan penafsiran prinsip perlembagaan berdasarkan acuan Westminster kerana digambarkannya warisan penjajahan British di negeri Melayu. Tanpa menyelidik apa terkandung dalam perjanjian dan dokumen perundangan berlaku sepanjang tempoh campur tangan British, ramai sarjana dan ahli perundangan bergantung kepada pandangan popular. Penulis terdahulu begitu terpengaruh dengan pemikiran kolonial. Akibatnya, sistem demokrasi berparlimen dianggap kuasa tertinggi di negara ini, walhal ia lahir dengan perkenaan dan syarat dipersetujui Raja berperlembagaan di Tanah Melayu. Raja berperlembagaan bukannya satu bentuk pemerintahan asing diwujudkan akibat nasihat British. Sebaliknya, tiada kerajaan boleh berdiri tanpa perlembagaan, sama ada ia bertulis atau tidak bertulis, dan mempunyai kedudukan sebagai tertinggi atau tidak dalam sistem politik kerajaan berkenaan. Raja berperlembagaan di Tanah Melayu sudah ditetapkan cirinya sebagai pemegang amanah kedaulatan milik mutlak Allah SWT sebagai Raja-Raja Melayu memeluk agama Islam. Kedudukan itu termaktub dalam hukum kanun di negeri Melayu. Kerangka kedaulatan dan doktrin berkenaan terus kekal terpelihara kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilindungi perjanjian dimasuki baginda dengan British. Ketika pendudukan Jepun sekalipun, kedudukan Raja-Raja Melayu tetap kekal, malah berlaku kenaikan ganti raja pemerintah di negeri Melayu dalam tempoh terbabit. Konsep raja berperlembagaan diwarisi sejak sebelum Hari Persekutuan Tanah Melayu 1948 menetapkan kewajipan Raja-Raja Melayu untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan pemerintahan adil berpandukan ajaran agama Islam. Kewajipan itu dimanifestasikan dalam sumpah jawatan baginda masing-masing. Dengan kuat kuasanya Perjanjian Negeri 1948, bukan sahaja Perjanjian McMichael 1945 dibatalkan, bahkan Raja-Raja Melayu dengan syura pembesar baginda turut mengurniakan undang-undang tubuh kerajaan negeri masing-masing dalam bentuk moden. Pembentukan kerajaan persekutuan diletakkan kedaulatan yang di Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 sebagai wakil Raja-Raja Melayu adalah bersumberkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bukanlah ciptaan sistem demokrasi berperlembagaan diagung-agungkan pada hari ini. Dalam pada itu, yang di Pertuan Agong disyaratkan untuk melafazkan sumpah dan menandatangani surat caranya seperti termaktub dalam jadual keempat perlembagaan.
Justru yang di Pertuan Agung dan Majelis Raja-Raja mempunyai kedudukan berdaulat di negara ini sehingga hari ini. Di bawah institusi itu terbahagi 3 cabang kuasa, yaitu legislatif, eksekutif, dan kehakiman. Dalam konteks ini, perlulah difahami bahawa yang di Pertuan Agung mempunyai kewajipan sebagai raja berperlembagaan seperti diwarisi ciri kedaulatannya oleh Raja-Raja Melayu. Kewajipan sama turut terletak kepada ahli 3 cabang kuasa berkenaan yang melaksanakan fungsi kuasa yang di Pertuan Agung. Perlembagaan persekutuan seperti juga undang-undang tubuh kerajaan negeri memelihara ciri yang menetapkan prinsip kedaulatan watannya. Dalam pada itu, undang-undang perlembagaan turut membataskan budi bicara yang di Pertuan Agung dan memandu tata cara baginda melaksanakan kuasa kedaulatan berkenaan. Namun, tiada sekatan buat yang di Pertuan Agung untuk bersuara, menegur dan menyampaikan pandangan kepada semua pihak melaksanakan fungsi kuasa baginda. Malah, sumpah jawatan yang di Pertuan Agung menuntut baginda memantau ketiga-tiga cabang kuasa terbabit. Selagi Tita masih berada dalam kerangka perlembagaan, maka ia mestilah dihormati.